Muka surat berapa Pak Mi? Apa Mi? Ini kata orang katanya. Ha? Penjelasan 106. Oh, yang 88 tu kah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita sambung semula kuliah kita. Dan kuliah yang lepas kita berhenti di muka surat 106. Hari ini kita sambung perkara yang ke-88. Wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Merasa aman dari ancaman Allah dan berputus asa dari ampunannya adalah dua perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sikap jalan ataupun sikap yang benar bagi ahlul qiblah kaum muslimin adalah tengah-tengah di antara kedua sikap tersebut. Jadi kita dah hurai panjang lebar dalam kuliah yang lepas. Hari ini kita nak sambung di bahagian bawah penjelasan. Pensyarah kitab At-Tahawiyah Ibn Abil Izz berkata, wajib bagi seorang hamba agar selalu dalam keadaan takut dan harap. Yang ni yang anda sebut dalam kuliah yang lepas. Kita kata di antara khauf dan raja. Di antara khauf dan raja. Khauf tu kita takut walaupun kita sering mematuhi, mentaati Allah dan Rasul, tetapi kita masih bimbang, takut amalan kita tidak diterima ataupun tidak sempurna dan akhirnya amalan mungkin ditolak. Raja, kita harap dengan amalan kita yang sedemikian kerdil, sikit, kecil, jarang-jarang kita patuh dengan sempurna, kita harap jugalah dengan rahmat Tuhan kita nak juga balasan syurga, dan syurga yang teratas. Dah sebut dalam kuliah yang lepas, kita harap syurga Al-Firdausul A'la, syurga Firdaus yang tertinggi, di mana dalam hadis ada disebut syurga Jannatul Firdaus ni malaikat pun tak boleh masuk, hanya manusia yang betul-betul taat kepada Allah, dan dengan rahmat Allah mereka boleh dimasukkan ke Jannatul Firdaus. Okey, kerana takut dan terpuji, kerana takut yang terpuji dan benar ialah rasa takut kepada Allah yang dapat menghalangi antara seseorang dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita takut nak buat perkara yang haram. Dalam hadis ada disebut, jika kita menghampiri perkara-perkara yang haram, dikhawatiri kita akan terjebak dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang diharam, yang ditegah oleh syarak. Kalau kita sering dekati, dikhawatiri nanti sekali-sekala kita terjebak. Imam An-Nawawi pernah mengatakan, kalaulah seseorang tu dia banyak melakukan perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak, dia banyak dengan maksud perkara yang diharus, kalau kita buat pun tak salah, kalau kita tinggal pun tak salah. Jadi oleh kerana tidak disalahkan ataupun tidak dipersalahkan, sama ada kita melakukan ataupun meninggalkan, maka ada pihak yang sanggup melakukan perkara yang diharuskan ni dalam kuantiti yang banyak. Makan tu sampai ke tengkuk ni, Pak Mit, harus kan, mentang-mentang ke harus makan durian tu sampai
Allah tak larat bangkit kan. Sampai mentah-mentah ini memudaratkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau seseorang tu sering melakukan perkara yang diharuskan kerana diharuskan, maka dia akan buat sebanyak-banyak mungkin yang boleh. Buka puasa tu mula kita tak boleh makan kan, sepanjang hari kita puasa kita tak boleh makan. Bila sampai saat berbuka dibolehkan, makanlah ala kadar yang diperlukan. Boleh berasa kenyang berhentilah, jangan kenyang pun duduk balas lagi, akhirnya maghrib ke mana. Itu yang dimaksudkan. Jadi Imam Nawawi kata kalau orang tu buat banyak sangat perkara yang harus, dia tak segan sekali-sekala nak buat benda yang makruh. Makruh belum dipersalahkan lagi, hanya tak berapa elok lah. Kalau tak buat tu lebih baik lah, kalau tak buat lebih baik. Tapi kalau buat benda makruh, tak salah lagi. Jadi kalau dia banyak melakukan perkara yang harus, dia tak segan sekali-sekala nak langgar yang makruh. Manakala yang selalu melakukan perkara yang makruh, Allah makruh je. Isap rokok amin isap rokok makruh. Makruh isap sampai bung putin, akhirnya apa akan jadi? Haram. Jadi kalau banyak melakukan perkara yang makruh, sekali-sekala dia tak segan nak buat benda haram. Alah sekali aja. Sat lagi taubatlah. Dan ketaubat, taubat lain, taubat lain. Taubat nasuha, makna taubat sampai bila-bila. Okey. Jika ia melampaui rasa takut tersebut, dikhawatirkan ia berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang dikatakan kalau kita terlalu takut sangat sampai berputus asa untuk melakukan, ini tak boleh, ini dilanggar oleh syarak. Dan ini antara perangai ataupun perbuatan yang tidak disuruh oleh Islam. Sampai putus asa, rasa tak mau hidup dah. Sebab apa? Isteri mati, ataupun suami mati, dah dunia masih ramai lagi calon-calon lain. Yang isteri mati boleh kahwin isteri lain, tak mati pun boleh. Yang suami mati boleh kahwin suami lain. Tak ada masalah, tak ada masalah. Ni akhir-akhir kita lah ni, banyak orang yang terkena sakit-sakit, penyakit-penyakit yang ialah orang kata bawa maut, penyakit yang tak ada ubat. Na'udzubillah lah. Kalau terkena penyakit yang macam ni, paling tidak pun dia bertahan. Ni kencing manisnya, apa lagi, darah tinggi, tekanan darah tinggi, tak ada ubat. Kita hanya boleh bertahan je. Anda makan ubat tiap-tiap hari 12 biji. Kenyang balik dengan ubat. Allah. Tapi nak buat lagu mana, ubat tu kita kena makan. Itu ikhtiar kita. Dan kita tidak berputus asa walaupun doktor kata tak ada ubat yang boleh menyembuh, dia hanya boleh bertahan. Ayah boleh bertahan pun ialah kita ikhtiar lah. Mana tahu itu pengetahuan dia, setakat pengetahuan dia boleh cakap lah. Tapi ilmu Allah saja yang maha mengetahui. Boleh jadi yang dikatakan tak ada ubat tadi masih ada ubat, cuma kita tak jumpa lagi. Jadi kita ikhtiarlah sekadar yang termampu bagi kita. Baik. Dan rasa harap yang terpuji ialah rasa harap seseorang yang telah mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yakni atas dasar keimanan. Jadi kita menaruh harapan balasan baik yang dijanjikan oleh Allah kepada kita di sebalik kerja taat tertentu. Kita menaruh harapan, tetapi
Jangan hanya menaruh harapan tapi tak buat kerja. Itu tak kena. Buat kerja, dan selebihnya kita pulangkan kepada kurniaan Allah. Allah boleh bagi, walaupun kita kata kerja kita yang kita buat tu kemetot-kemetot, Allah cincai-cincai. Masa muda tunggu nak buat masa tua. Dah tua mai tak larat nak buat. Nak tunggu bila lagi? Tak boleh dah. Masa sihat duk kalut buat kerja lain. Mai masa sakit, nak semayang pun tak larat. Ana dulu-dulu waktu kita siapa-siapa lah mana. Masa muda-muda tu kita buat masa sempurna lah sikit. Kalau duduk tahiyat tu duduk elok cukup syarat lah. Mai tua lagu kami ni tak boleh dah. Tak boleh. Ana nak pacak kaki bila duduk tahiyat, terbalik ya. Tak boleh, tak boleh. Nak kata sakit apa pun tak tahu. Tapi bila gagah juga tumbang. Jadi tak pacak kaki. Kurang dah satu. Hak lain pun barangkali ada juga yang kita tak sedar. Kita duk perasan kita dah buat tu elok sangat dah, tapi sebenarnya masih ada kekurangan lagi disebabkan oleh kekurangan ilmu kita. Maka proses ataupun pencarian ilmu tadi kena terus menerus mencari ilmu. Dengan ilmu yang kita dapat, kita cuba amalkan sebaik mungkin yang boleh. Jangan tangguh-tangguh. Kita buatlah sekadar yang termampu. Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi, sewaktu muda dia, bila Nabi terima perintah Allah suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan sebulan cukup, sama ada 30 ataupun 29 hari. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, boleh tak kalau tambah sikit-sikit lagi? Nabi kata boleh. Siapa yang berkemampuan lepas puasa 30 hari bulan Ramadan, dia boleh tambah lepas tu 6 hari daripada bulan Syawal. Dia kata 6 hari boleh. Nak lagi, tambah sikit lagi. Nabi kata puasalah Khamis Isnin. Dia nak lagi. Dia kata boleh lagi, tambah lagi. Nabi kata tambah hari 13, 14, 15 setiap bulan. Dia panggil ayyamul bir, hari-hari bulan cerah. 3 hari setiap bulan. Dia kata boleh lagi. Hebat, dia muda, kuat. Mai tua lagu kita di pabit. Nak puasa bulan Ramadan pun ketak tangan. Mai lepas sak mai masuk tu ada ketak tangan dah. Dah ketak gigi dah, lutut pun mai ketak dah. Baru dia tahu. Dia kata apa pula? Dia kata alangkah baiknya kalau aku berpada dengan apa yang Nabi bagi tahu, aku berhenti setakat tu saja. Kerana Islam ni bukan untuk orang sihat sahaja, bukan untuk orang muda sahaja. Bahkan Islam ni untuk orang sihat, orang sakit, orang muda, orang tua, kanak-kanak, semua lapisan, lelaki, wanita, semua, tak ada yang terkecuali. Jadi kita rebutlah peluang dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Selalu penceramah kita duk goreng kat ni lah. Dia pusing satu Malaysia, dia goreng. Ada 5 perkara kita kena rebut peluang sebelum datang 5 perkara. Dia bilang satu-satu 2 jam goreng 5 perkara. Sebelum 5 perkara balik buat banglo besar. Tak ada penceramah, kita ada cari makan dengan ceramah saja. Buat banglo besar. Mana dia ambil duit? Aneh heran. Tapi rezeki Tuhan bagi kepada siapa-siapa pun. Rezeki Tuhan bagi, sama ada rezeki yang halal, rezeki yang diberkati,
ataupun rezeki yang tidak diberkati, bahkan yang kita takutnya rezeki yang tidak halal. Na'udzubillah. Baik, maka ia mengharapkan pahalanya. Kita semayang, kita nak pahala, tak salah, boleh, tak ada masalah. Kita puasa, kita duk angan-angan nak ganjaran besar yang Tuhan janji dan Tuhan rahsia, tak bagi tahu sebesar mana, sehebat mana, Tuhan tak bagi tahu. Tuhan kena dalam hadis kursi, Tuhan kata apa? Amma siyam fa ana ajzi bihi. Ibadah lain Tuhan tak janji begitu, tapi ibadah puasa satu-satunya ibadah yang apabila kita lakukan, Tuhan janji dia akan balas sendiri. Banyak mana dia nak bagi, sebesar mana, macam mana hebatnya, wallahu a'lam, dalam ilmu Tuhan. Begitu juga dengan amalan sedekah. Sama ada sedekah wajib dinamakan zakat, ataupun sedekah sunat yang sedekah biasa-biasa ni lah. Orang yang dah mati, Quran cerita, orang yang dah mati ni ramai apa? Sudah kita duduk mandi pagi tadi pun ada kan. Sehari 3-4 orang mati. Tu dalam kawasan kita ni saja, masjid apa? Hospital Sebang Jaya saja. Hospital lain-lain lagi dah banyak mana hari-hari duduk mati, hari-hari duduk lahir, hari-hari duduk mati. Orang yang dah mati dah, Quran cerita, kalau mereka diberi peluang untuk kembali hidup balik semula di dunia ni, satu saja amalan yang mereka bercita-cita nak buat. Dia tak kata dia akan sembahyang banyak-banyak, dia tak kata, ataupun nak puasa banyak-banyak, tak, dia tak kata begitu. Ataupun nak menikah ramai-ramai, tak. Dia kata apa? La in akhartani la asaddaqanna. Kalau Tuhan bagi aku umur panjang lagi di dunia ni, tak mati lagi, aku nak bersedekah. Kerana setelah dia mati didapati kelebihan ganjaran yang Allah beri kepada orang yang dah berpindah ke alam akhirat. Pahala sedekah ni hebat, hebat pahala sedekah ni. Ada sebahagian daripadanya Tuhan bagi daripada di dunia ni lagi. Kita duduk dunia pun dah rasa dah balasan di sebalik amalan bersedekah ni. Tak nanti banyak, sikit pun okey, sikit pun okey. Takkan mana yang kita mampu, kita bagilah senyap-senyap, bagi tangan kanan, bagi tangan kiri pun tak tahu. Tak payah masuk soalan. Tak payah masuk soalan, bagi senyap-senyap aja kepada orang yang berhak menerima, kita bagi. Dan kalau kita bagi kepada orang yang tak berhak menerima, dia terima pun jadi. Soal dia tak berhak, dia sedap, dia terima juga, itu dia dengan Tuhan. Kita bagi, kita sangka dia ni berhak menerima, kita bagi, tak salah, tak salah, itu. Jadi pahala sedekah hebat. Dia kata la in akhartani la asaddaqanna. Kalau Tuhan bagi aku ni umur panjang lagi, aku akan bersedekah. Ni siapa orang mati dah ni, Tuhan cerita pasal orang yang dah mati dah, bercita-cita nak balik ke dunia ni, nak buat sedekah banyak-banyak. Buatlah sementara peluang kita masih ada. Kalau dah mati besok, tak dana, orang lain lah buat. Okey. Adapun jika seseorang terus-menerus dalam sikap meremehkan dan terus-menerus melakukan kesalahan, lalu ia mengharapkan rahmat Allah tanpa mau beramal kebajikan, maka ini yang disebut dengan tipuan, angan-angan kosong dan rasa harap yang dusta. Yang ni yang dilarang, yang ni yang dilarang. Harap di mulut saja, mulut saja bercakap pandai. Main apa? Anak selalu sebut main
Allah. Ada uniform budak main main tenis, main apa. Dia uniform dia tu habis singkat. Habis singkat. Jadi kalau orang bukan Islam, kita tak tanyalah. Ni dia orang Islam. Ni Islam, iman duduk dalam dada. Ialah iman duduk dalam dada. Tapi ini yang hang buat ni tak bertentangan dengan iman yang duduk di dada. Tak boleh. Lain yang kita buat, lain yang kita harap. Iman kita boleh terjejas, boleh terhakis dengan sebab kerja-kerja maksiat. Amal maksiat boleh menjejaskan iman kita. Amal maksiat boleh menjejaskan iman kita. Maksiat ni apa benda? Maksiat ni amalan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh buat, dia tak buat, maksiat lah tu. Makna maksiat derhaka. Kerja amal tu jadi maksiat, satu penderhakaan, manakala pelakunya dinama asi, pelaku maksiat, penderhaka. Dia derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia derhaka kat kita. Siapa kita? Dia derhaka kat mak bapak pun salah besar, tapi derhaka kepada Tuhan lagi besar. Jadi perbuatan menderhaka Allah ini boleh menjejaskan iman. Dan dia bukan setakat terjejas, tetapi kalau sampai ke tahap menghalalkan yang diharam, mengharamkan yang dihalal, ini boleh terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Minta Tuhan, kita minta berlindung dengan Allah daripada amalan menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tersilap langkah, cepat kita bertobat. Cepat kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Macam kita baru-baru ni, itu tempoh keampunan yang ditawarkan oleh Tuhan pada hari Arafah. Jemaah haji di Arafah, bila pergi buat haji, berwukuf di Arafah, mereka selepas selesai buat haji, bagaikan mereka dilahirkan semula. Kita yang tak pergi buat haji ni pun, tempiah haji tu, tempiah wukuf hari Arafah tu, kita juga tidak terkecuali. Kita dapat peluang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun. 2 tahun puasa sehari saja. Ada berapa jam? 12 jam, 13 jam. Macam tu je lah. Kita dapat keampunan selama 2 tahun. Ni tak berapa hari lagi kita akan masuk Muharram. Bulan Muharram nanti digalakkan kita berpuasa pada 9 Muharram dan juga 10 Muharram. 9 Muharram kerana Nabi bercita-cita kalau dia masih hidup hingga ke tahun depan, dia akan puasa pada hari yang ke-9 Muharram. Manakala hari yang ke-10 Muharram, bila kita berpuasa, dijanjikan dengan ganjaran keampunan 1 tahun. Jadi kalau kita puasa hari Arafah, puasa hari 10 Muharram, kemudian lain-lain lagi, wah, banyaklah peluang-peluang keampunan yang kita dapat. Jadi keampunan ni, kalau kita ada salah silap, Tuhan hapuskan salah silap kita. Kalau kita tak ada salah silap, habis dah, kosong dah bakul itu. Kita boleh tambah hasanat kita, kebajikan kita, kerana amalan bertaubat, amalan memohon keampunan daripada Allah, itu sebahagian daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat silap kata, oh aku tak ada salah, nak minta ampun apa? Tak. Ada kes di kampung dulu, anak kecil-kecil gitu, kena ingat dah lah. Dia isap pokok kuat, isap pokok. Ana nasihat kat dia, dia panggil abang kat dia, tapi orang tua, dia orang tua biasalah, tak tahulah dia panggil abang kat Ana. Jadi Ana nasihat dia suruh berhenti merokok. Dia kata dia merokok ni daripada umur
berapa, 10 tahun lagi rokok dah. Ya lah, apa salahnya nak tinggal rokok? Kan bagus. Dia kata dia nak mengkok sampai mati. Tak apalah. Dah nak mengkok sampai mati, suka dia lah. Sampai saat dekat nak mati, rokok duduk di tangan, duduk isap lagi. Duduk isap lagi. Mati, rokok duduk di jari ni sampai terbakar jari-jari, dua jari. Dua jari ni terbakar. Petang tu dia mati, pagi tu dia kata ke anak-anak bini dia ni nak mati lah, dia kata. Pagi tadi dia kata dia rasa orang mai bawa kain hitam cekup muka dia. Dia kata orang bawa kain hitam cekup muka dia. Tu pagi, petang tu mati. Dia mati duk tariknya orang apa tu ni, tak mau ni duk. Orang kena tolong cucuk rokok tu. Sampailah dia mati, rokok tu, api rokok tu duk hidup lagi. Hangus ni. Dua jari ni tang rokok, duk cepik rokok tu hangus tangan. Tak tahulah dia dengan Tuhan lah. Kita doalah semoga Allah ampuni dia. Semoga Allah ampunkan dia. Mudah-mudahan. Baik, kita sambung lagi kuliah kata. Nasi kita lagu mana? Pak Mat pergi tengok kali-kali sikit Pak Mat. Lah, lupa tang mana kita duk cakap saat tu. Kita nanti ke 89. Oh, 89 dah. Okey. Hari ni kita kena baca kita berhenti 31. Ah. Tapi merdeka. Ya. Tak apalah, kita ulang balik sekali. Okey. Yang ke-89, wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Seseorang hamba tidak dianggap terkeluar daripada iman, daripada Islam, kecuali kerana juhud, mengingkari hal-hal yang memasukkan dirinya ke dalam keimanan tersebut. Cakap ni boleh faham kan? Seseorang Muslim ataupun mukmin tidak akan terkeluar daripada Islam, daripada iman, melainkan dengan mengingkari yang haram, diingkar haramnya, terkeluar daripada Islam. Yang halal diingkar halalnya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu makna ingkar sesuatu yang telah dimasukkan ataupun sebahagian daripada agama. Ingkar sebahagian dari agama macam ingkar semua agama. Mana boleh. Rukun iman kita ada 6, tolak 1, bukan tinggal 5. Kosong jawabnya. Tolak 1, kosong jawabnya. Jadi kita tidak boleh tolak sesuatu yang telah dimasukkan menjadi sebahagian daripada Islam. Kalau dah ternyata itu sebahagian daripada Islam, tak boleh lagi lah, kena terima seadanya lah. Satu orang di zaman Nabi, dia datang bertanya Nabi tentang agama yang Nabi bawa. Nabi pun ceritalah ke dia ala kadar masa yang mengizinkan pada ketika itu. Dia kata okey, dia boleh terima, dia boleh masuk Islam, tapi satu saja nak dia minta dikecualikan. Dia ni Tuhan bagi nafsu kat dia, nafsu setan. Nafsu setan. Dia pantang nak tengok orang perempuan, dia tak boleh tengok, dia nak terekam. Jadi dia kata dia tak boleh nak kawal nafsu dia, minta dikecualikan zina satu, minta dikecualikan. Nabi diam. Seketika turun ayat, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Nabi pun baca ayat tu,
dan bagi tahu. Kemudian Nabi kata kat dia, hang tahu tak pasangan hang yang nak berzina tadi, yang hang kata hang tak boleh tahan bila tengok perempuan ni, hang tahu tak siapa pasangan hang tu? Dia diam. Nabi kata pasangan hang tu sama ada mak orang, dia ada anak mak orang, hang berzina dengan mak orang, ataupun pasangan yang hang berzina tu tadi kakak orang, adik orang, isteri orang. Nabi bilang kat dia satu-satu. Hang mau tak kalau orang berzina dengan mak hang? Mana boleh. Dia berzina dengan mak orang tak apa, tapi orang nak berzina dengan mak dia tak boleh. Hang mau tak kalau orang berzina dengan isteri hang? Tak boleh. Nabi bilang balik satu. Dia kata sekarang aku tak minta dikecualikan lagi dah. Nak masuk Islam, masuk keseluruhan, tak ada kecualikan lagi. Begitulah. Soalnya barangkali kita dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin ni, ada ketika je kita tak semayang kerana kita tertidur, tak puasa kerana kita sakit, tak mampu nak berpuasa, ataupun tak sakit pun sihat tapi tua tua sangat-sangat. Kalau anda dah tengok orang yang duk meninggal sampai 100 tahun lebih dah, Allah nak bergerak, nak bangkit, nak buka mulut pun tak boleh dah. Kita tak tahulah Tuhan nak taruh umur sampai bila, tapi kalau taruh sampai panjang sangat-sangat umur pun tak tahulah apa yang kita boleh buat. Kita terima je lah kurniaan Tuhan. Tapi kalau dah tua-tua sangat-sangat nak semayang pun tak nak baca pun tak tahu, dia lupa, ingatan tu hilang. Dia main sekejap, dia pi sekejap, dia main sekejap, dia on off pun haru semayang tak tentu halang. Anda tengok tok anda, dia semayang, dia punya duk semayang, dia nak semayang lah. Kita pun tolong make semayang, bagi kat dia semayang. Lepas tu kita ni duk pegang je, nak terbalik, duduk pun nak terbalik, senai bantai pun tak jadi, kena duk pegang dia. Lengah lah kita ni, tak makna. Lama kita habis dak gini, kita dah cakap lah sama-sama, kita duduk sebelah, duduk jaga dia ni. Dia kata dak lagi, dia duduk semayang, dia cakap kita. Lama kata kita tak boleh cakap, kita duduk diam je dengan dia. Duduk diam, dia lengah dah, tak larat dah, sampai lengah kita ni. Dia duduk tak habis-habis lagi. Kita tak tolong pegang dia nak semayang, tapi kata tak boleh lah, kena tolong lah. Dah kawan nak semayang, kita kena tolong. Dia duk tanya waktu semayang masuk lagi, ni semayang apa ni, dia tak tahu dah semayang apa pun tak tahu, tapi dia nak semayang. Dia rasa dia dah tenat sangat nak mati, tapi dia nak semayang. Kita ambil semayang, bagi kat dia semayang lah lagu dia lah. Sampai dekat dia nak meninggal, duduk semayang je. Tengah duduk semayang tu dia cakap, kadang-kadang dia perhati kita duduk tukar tangan ni, lagi pegang tangan ni, lenguh tangan ni, pegang tangan ni, duduk tukar. Dia duduk perhati, tengok kat kita. Kadang-kadang dia bercakap dengan kita. Itu tua. Jadi yalah, kita tak tahu kita nak, Tuhan nak taruh umur sampai 100 kan lagu mana kan, wallahu a'lam. Anak tok ni, anak tok bapak pada tok anak tu 116 tahun dia mati. Masa tu kami kecil-kecil pun tahu lah. Dia duduk ni lah, tapi dia berdiri lutut dia tinggi pada kepala. Dia duduk tu, dia diri lutut, dia bongkok ke kepala ni sampai rendah pada lutut. Kepala lutut tu tinggi pada kepala dia. Jadi mata dia terang. Dia hari-hari nak makan apung lengat ni lah, bubur nyok kukok. Bila tokak makan nyok apung tu, nyok tu jatuh, dia nanti kutip satu dia kutip. Kita tolong kutip tak boleh, marah.
Tak boleh. Dia kutip sendiri, dia makan. Kutip sampai habis lincir tu, dia makan lagi, jatuh dia kutip. Dan berjam-jam duk makan. Kalau tengah hari dia makan lauk ayam dara, dada ayam dara sahaja. Kami carilah ayam dara, ayam kampung belah ni. Macam mana Pak Mat? Masak semadah? Tak angin Pak? Mentah? Tak mentah? Oh, api tu tutup dah? Oh, masuk dah. Ya. Tak jadi lembek lagi hari tu. Jadi bila kita pergi nak suar apa-apa, kami kecil-kecil waktu tu nak suar dekat-dekat tu takut dipegang tangan kita. Suar tak tu tolak pergi kat dia nanti jegir. Tak berani masuk dekat, kami tak berani masuk dekat. Dia duduk diri lutut tu 5 tahun. Macam mana dia jaga, macam mana dia lena, kami tak tahulah. Tengok nampak mata kadang-kadang pejam, kadang-kadang celik, begitulah. Cakap boleh cakap, kita tanya dia cakap. Sampai hari dia nak mati, tak sakit. Kita kata tak sakit apa lah, tapi tua lah. Dia kata kat tu anak dia lah, dia kata hampa tolong siap tempat dia nak tidur. Padahal dia tak baring tidur tu 5 tahun. Jadi mereka kata tak apa, mereka pun siap lah, tak tilam apa kita ni. Allah ya Allah, bagi dia nak tidur. Lama dia suruh dia angkat dia pakai angkat ramai-ramai, tak bagi dia tidur. Tak bagi dia tidur, dia mengucap mati. Mati. Boleh unyuk elok, boleh unyuk elok, semua betul elok, tak ada apa. Cuma ni tang kelopak mata ni, tang taik mata ni lah, kita bubuh ibu tangan ni satu-satu ni boleh masuk, senang-senang masuk. Tua sangat. dia celak tu, dia boleh celak sikit-sikit ya. Kena bantu dia tolong buka mata tu, dia boleh tengok kita. Kalau dia celak sendiri sikit je tu buka, dia boleh nampak lah, dia boleh nampak. Dia kutip nyok jatuh terang mata. Dia tak pakai cermin. Tak pakai cermin, tak pakai. Tapi kerana rasa dia masa muda-muda dulu barangkali tinggi, dia punya ketih dia tu tinggi. Sebab bila dia baring tidur tu jadi panjang nampak. Ana ingat dalam masa tu kecil, tak boleh sang ni kecil lagi. Kecil pada anak Kamal ni lagi. Tapi ingat dah, tahu dah. Ana duk fikir dah masa tu pun, ana fikir, aku kalau Tuhan taruh rumah sampai terang ni esok ni lah. Banyak lagi lah, lama lagi lah boleh hidup. Lama lagi lah boleh hidup. Tapi tak maulah, kalau boleh janganlah Tuhan taruh sampai terang tu. Nampak menyusahkan orang. Dan dia bebai. Dia bila dia tak kenal sikit, marah. Dia marah. Dia marah tu dengan penuh perasaan. Kita tak jawab apa lah, kita sengap. Kami lari duduk jauh lah. Tak masuk dekat. Baik. Jadi kita tidak semudahnya untuk mengeluarkan seseorang Islam daripada Islam. Nak kata hang murtad dah, jangan. Tak semudahnya. Kena hati-hati. Sebab dalam hadis kata, kalau kita mengkafirkan orang yang tak kafir, maka kekufuran tu akan patah balik kat kita. Kalau mengkafirkan orang Islam, maknanya dia kafir lah. Kalau dia mengkafirkan orang bukan Islam, betul lah dia Islam lah. Sebab tu tidak semudahnya nak mengeluarkan seseorang hamba Allah daripada iman, kecuali bila kita dapati dia ingkar mana-mana bahagian daripada agama Islam. Tak nanti benda haram dia ingkar, bahkan benda sunat pun kalau ingkar tak boleh. Ingkar kata benda ni sunat, ataupun menokok tambah yang bukan agama dianggap agama, yang ni pun
tak kurang besar juga kesalahannya. Salah. Sebab tu ulama-ulama akidah kata pelaku-pelaku bid'ah urusan agama ni, mereka tidak jumpa nas yang mengatakan boleh bertobat. Pelaku maksiat boleh bertobat. Kita buat maksiat macam kata tadi, sama ada kita menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, maksiat. Yang ni boleh bertobat. Kita ada harapan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nas-nas, ada dalil-dalil yang jelas menyebut bahawa pelaku maksiat masih boleh bertobat, masih boleh ada harapan. Tapi pelaku bid'ah, kita tak ada dalil, kita tak tahu. Urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia ambil alih tempat Tuhan. Dia ambil alih tempat Tuhan. Tuhan yang pembuat syariat, pembuat agama. Allah yang menentukan agama Islam tadi terdiri daripada apa-apa perpecahan dia. Dia ambil alih tugas Tuhan nak buat agama, seolah-olah menuduh Tuhan buat agama tak lengkap. Mana boleh. Seolah-olah menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan agama yang lengkap. Tak boleh, tak boleh. Hak yang jelas disuruh, jelas dilarang, kita patuh, kita taat. Itu yang disuruh, itu yang disuruh. Bukan disuruh kita cipta, tambah sana, tambah sini, ubah suai sana, ubah suai sini. Dah. Na'udzubillah. Baik. Jadi kenyataan ni dia kata tidak akan mengeluarkan seseorang hamba daripada iman, melainkan dengan ingkar apa yang telah dimasukkannya ke dalam agama, dalam iman. Penjelasan beliau memaksudkannya sebagai bantahan terhadap Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa seseorang keluar daripada iman atau Islam kerana melakukan dosa besar. Mu'tazilah dan Khawarij dengan akidah pegangan mereka, pelaku dosa besar terkeluar daripada Islam, sedangkan pelaku dosa besar masih belum terkeluar daripada Islam. Mereka ni penderhaka, mereka ni buat benda yang maksiat kepada Allah. Maksiat tadi derhaka kepada Allah. Jadi kalau tinggal benda yang wajib, itu dosa besar. Dia tak terkeluar daripada Islam lagi, Mu'tazilah telah mengeluarkan dia daripada Islam. Begitu juga Khawarij ni, dia satu kumpulan yang mana telah mula muncul sejak zaman para sahabat Nabi lagi. Di kalangan Syiah, di kalangan penyokong-penyokong kuat Sayyidina Ali. Tetapi mereka tak puas hati dengan apa yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dalam masalah melantik hakam daripada kedua belah pihak tadi. Mereka bantah, mereka kata Ali dengan Muawiyah ni tidak menghukum mengikut Quran dan hadis Nabi, tapi mengikut rijal, maknanya hakam yang dilantik oleh kedua belah pihak. Jadi daripada situlah mereka bantah, akhirnya mereka pula jadi musuh Sayyidina Ali, musuh Muawiyah. Ini Khawarij, dia terkeluar daripada kelompok dia yang asal, dan ini berterusan sampai ke hari ini. Ciri-ciri Khawarij yang sedemikian berlaku di mana-mana saja dalam dunia Islam. Oleh yang demikian, kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini kita mengambil sikap bahawa pelaku dosa besar belum terkeluar daripada Islam sehingga mereka ingkar wajib semayang, baru terkeluar daripada Islam.
ataupun ingkar haram agak, terkeluar daripada Islam. Selama mana mereka masih kata agak tu haram, zina tu haram, curi tu haram, mereka masih Muslim, walaupun mereka buat sekali sekala. Mencuri ataupun minum arak, berzina. Lah, ni zaman kita ni zaman teknologi canggih ni. Kalau disalahgunakan teknologi tu, maka pelaku-pelaku maksiat ni mereka ambil kesempatan menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang Allah beri untuk tujuan maksiat dan sebagainya. Kita dah baca surah Ba' hari-hari. Surah Ba' ni pun dia cerita. Tu lain lagi yang Facebook yang terbalau. Yang Facebook yang terbalau dia pun haru biru. Berita belum tentu sahih tak sahih, dah tersebar dah. Kita nak pakai yang mana satu pun tak tahu. Kadang-kadang orang tanya soalan melalui telefon, melalui WhatsApp, melalui SMS ni, jarang nak bagi respon sangat-sangat lah. Kecuali kalau betul-betul pasti benda tu, kita boleh bagi respon lah. Tapi kadang-kadang tak pasti benda tu, dia dah tanya saya dah. Macam lah market nak jual barang, siapa dulu dia dapat siapa awal dia dapat untung besar. Orang tak ada pengetahuan lagi, dia dapat dah. Okey, kita teruskan dengan perkara yang ke-90. Wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil jinan. Ini baru nak masuk ta'rif iman. Dan iman itu ialah mengaku dengan lidah, mengucap dua kalimah syahadat, mengaku dengan lidah. Wat tasdiqu bil jinan, membenar dengan hati. Membenar dengan hati. Mana lagi satu? Dua syarat dalam takrif iman ini. Pertama, mengaku dengan lidah. Yang kedua, membenarkan dengan hati. Yang ni sepakat para ulama kita, ulama akidah sepakat. Ada satu lagi yang ni tak sepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk satu lagi. Tapi yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti pada Mu'tazilah lah problem tadi ni, mereka dua ni saja. Apa dia yang ketiga? Amalun bil arkan, beramal dengan rukun-rukun. Rukun-rukun tu maksudnya Islam. Jadi beramal dengan rukun Islam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, itu merupakan sebahagian daripada ta'rif iman. Iqrar bil lisan, yang ni mengucap dua kalimah syahadat. Tasdiq bil jinan, membenar dengan hati. Hak mana dulu? Yang mana dulu pun ya. Tak semestinya mengucap dulu baru faham, baru reti. Membenarkan dengan hati, ataupun membenarkan dengan hati dulu kemudian baru mengucap. Tak semestinya. Yang penting kedua-duanya kena ada. Itu sekurang-kurang nak jadi seorang Muslim. Daripada bukan Islam nak jadi seorang Muslim, dua syarat ni lah. Pertama sekali, iqrar bil lisan, mengucap dua kalimah syahadat. Sebab tu iman dengan Islam ni anda dah sebut berkali-kali dah dalam kuliah kita yang lepas pun. Iman dengan Islam ni bila disebut secara bersama, maksudnya berbeza. Bila disebut secara berasingan, maksudnya sama. Jadi dalam kes ni, iqrar bil lisan, mengucap dua kalimah syahadah, sebahagian daripada ta'rif iman dan juga ta'rif Islam. Begitu juga tasdiq bil jinan, membenarkan dengan hati. Ini nak mengelak daripada nifaq, perbuatan nifaq. Nifaq ni ada dua. Satu, nifaq millah, yang tu berpura-pura Islam, hakikatnya bukan Islam. Itu nifaq millah dia panggil. Millah tu agama. Jadi
berpura-pura Islam tapi sebenarnya hati dia bukan Islam. Yang kedua, nifak amal. Nifak amal ni, dia Muslim, mukmin, tapi sekali-sekala dia buat kerja-kerja orang munafik. Bila dia bercakap, dia bohong. Bila dia berjanji, dia memungkiri janji. Dalam hadis Nabi sebut ada 3 perkara. Kalau ada pada seseorang tadi, maka dia dikira munafik. Ini kita kena tengok munafik ni munafik apa. Sama ada munafik millah, munafik agama, ataupun munafik ni munafik amal. Dia Muslim, mukmin, tapi dia buat kerja amal orang-orang munafik. Sebab itulah kalau seseorang tu dia berbohong, tapi dia tidak menghalalkan bohong, dia memungkiri janji, dia tidak menghalalkan memungkiri janji, dia masih Muslim, masih mukmin, tapi dia asi. Kalau ada salah satu, dia ada salah satu daripada amalan nifak pada dia. Kalau dia ada ketiga-tiganya sekalipun, kita tak boleh kata hang ni munafik. Munafik tu munafik apa? Munafik millah. Tak, jangan. Selagi dia tidak menghalalkan benda-benda tu, dia masih Muslim, masih mukmin tapi asi. Yang ni kita kena jaga baik-baik supaya tidak mudah mengeluarkan orang-orang tertentu daripada Islam. Tidak semudah tu. Mana kita tahu isi hati dia dengan Tuhan. Sebab tu Khalid ibn al-Walid dalam peperangan, bila didapati musuh Islam ni tadi, setelah Khalid angkat pedang nak bunuh dia dalam perang jihad, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Khalid punya tengok, hang takut pedang aku angkat pedang baru nak mengucap, yang tadi awak tak mengucap. Dia perhabis bang. Matilah sama Allah tu. Sampai berita ni kepada Nabi. Nabi panggil Khalid. Betulkah benda ni berlaku begini? Khalid mengaku. Dia mengucap setelah dia angkat pedang, nampak mata pedang tu bila nak sampai ke tengkok dia, betul mengucap. Habis bang. Jadi Nabi kata kepada Khalid, hang belah dada dia, tengok isi dada dia. Dia mengucap tu mulut, lidah dan juga dengan hati dia penuh perasaan. Saat tu memang saat cemas lah, tapi ini tidak menghalang dia untuk menjadi Muslim sejati, mukmin sejati. Tak ada sana, tak ada halangan. Dia masih berpeluang. Nabi kata kepada Khalid, hang belah dada dia, tengok isi dada dia. Seolah-olah macam Khalid ni rasa dia ni mengucap mulut saja, tapi hati dia tidak membenarkan. Dah. Nabi bayar diat bagi pihak Khalid ibn al-Walid, kerana Khalid tentera Islam, tentera mujahidin Islam di bawah pimpinan Nabi. Nabi dia bertanggungjawab di bawah anak buah dia, terhadap anak buah dia, termasuklah Khalid, salah seorang yang telah melakukan kesilapan. Akhirnya Nabi bayar diat bagi pihak Khalid kepada waris si mati. Benda ni tak boleh pandang ringan. So kita kena hati-hati dalam hal-hal mengkafir, menghukum munafik pada orang tertentu. Jangan. Betul barangkali dia buat benda yang dilakukan oleh seseorang munafik. Nabi sendiri, Tuhan kata Nabi tak tahu siapa orang munafik ni. Nabi kata nahnu na'lamuhum la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azibuhum marratain. Dalam Quran Tuhan kata wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Orang Arab Madinah dah jadi munafik. Kamu tak tahu, kami tahu. Kami akan azab mereka 2 kali ganda. Jadi terus Nabi pun tak boleh tahu. Tuhan tak bagi tahu kat dia, dia tak tahu. Tuhan bagi tahu, dia tahu. Lepas tu kita jangan
jangan duk buat kelang kabut. Yang kita tak tahu, wallahu a'lam. Yang kita tahu pun barangkali belum tentu hak kita tahu tu betul ke ataupun salah. Baik. Definisi iman di sini bermaksud sekurang-kurangnya kita nak kata seseorang tu mukmin, dia kena ada dua ni lah. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadat, iqrar bil lisan, dia mengaku dengan mulut lidah dia. Sebab itulah kalau mulut lidah tak mengaku, tak cukup syarat. Dulu orang duk bincang pasal ayam dulu ke telur dulu kan. Dia lah mengucap dulu kan, percaya ataupun membenarkan dengan hati dulu. Tak, dua-dua sekali. Kena mengucap dengan mulut lidah dan hatinya juga membenarkan apa yang diucapkan. Akhirnya dia menjadi seorang Muslim, seorang mukmin. Hingga kan pernah berlaku di zaman Nabi, dia mengucap dua kalimah syahadat. Hati dia kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila mengucap dua kalimah syahadat, dia main kata kat Nabi, wa qalatil a'rabu amanna, kami dah beriman. Dia main jumpa Nabi, dia dah mengucap dah, dia kata dia dah beriman. Tuhan kata apa? Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna, kami baru masuk Islam, kami tak mukmin lagi, belum lagi jadi mukmin, kami hanya jadi Muslim saja dulu. Maknanya Islam dulu, bila dia mengucap dua kalimah syahadat, dia jadi Muslim, kemudian iman tu hasil ataupun merupakan buah hasil daripada ucapan dua kalimah syahadat tadi, barulah berputiknya benih iman. Jadi orang Arab tu dia kata, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, walakin qulu aslamna. Maknanya dalam ayat ini iman pun disebut, Islam pun disebut. Bila disebut secara bersama, maksudnya berbeza. Islam tu lebih awal, iman tu selepas Islam. Merupakan hasil daripada ucapan dua kalimah syahadah tadi, menuntut supaya kita menunaikan janji kita dengan Tuhan. Kerana itulah dalam perbahasan ulama-ulama akidah, dia kata apa? Ucapan dua kalimah syahadah yang pertama sekali seseorang tu mengucap dia dengan Tuhan, menjadikan dia Muslim, itu janji dia dengan Tuhan. Dia akan tunduk mengilahkan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tunduk ikut perintah Tuhan seperti mana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada dia. Kita ucapan dua kalimah syahadah yang pertama merupakan keesaan kita dalam mengilahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ucapan kalimah syahadah yang kedua, pengakuan kita bahawa Nabi Muhammad lah satu-satunya Rasul Allah yang diutuskan kepada kita. Sebab itulah model yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, itulah model pilihan Allah kepada kita. Satu-satunya model pilihan Allah kepada kita. Kita nak semayang kena ikut sunnah Nabi, kita nak puasa ikut sunnah Nabi, nak berzakat ikut sunnah Nabi, segala-gala amal ibadah kita kepada Allah ikut sunnah Nabi. Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Sebab itulah perjanjian ini perlu diperbaharui setiap hari, siang malam. Kita dalam semayang kita sehari semalam, 5 waktu kita semayang. Setiap kali semayang kita mengucap dalam tahiyat kita, semayang 2 rakaat 1 kali kita mengucap, semayang yang 4 rakaat, yang 3 rakaat 2 kali. Jadi semua sekali 17 kali. Ya tak? Bukan 9 kali. 9 kali 17 rakaat, tapi 9 kali 9 kali kita perbaharu balik
perjanjian kita dengan Tuhan bahawa kita akan tunduk patuh taat hanya kepada Allah sahaja, mengikut model yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sahaja. Kena ada perkataan sahaja tu, bahawa itu saja pilihan kita. Kerana tu kalau kita nak beribadah kepada Tuhan tapi tak ikut sunnah Nabi Muhammad, ikut sunnah siapa? Ikut sunnah Abu Jahal. Abu Lahab dia adik-beradik Nabi. Dialah orang yang pertama buat maulud Nabi. Dia sembelih menetang ternakan dia entah berapa puluh ekor. Pasal apa? Seronok dia dapat anak penakan. Nabi Muhammad, dialah dikatakan sejarah yang paling awal melakukan maulud Nabi ialah Abu Lahab. Lepas tu kemudian sengak sunyi, sengak sepi, tak ada. Nabi Muhammad pun tak buat maulud Nabi, sahabat-sahabat Nabi tak buat maulud Nabi, padahal mereka tu sayang kat Nabi tak kira-kira dah, tapi mereka tak buat. Bila benda tu dibuat balik semula? Setelah sekian lama. Kitab berzanji ditulis, Abul Khattab tulis kitab berzanji, barulah diiktiraf, diberi sagu hati, timbang dengan mah dan sebagainya. Berapa kata? 500 tahun lebih. 500 tahun lebih setelah Nabi berhijrah, barulah timbul balik semula sunnah Abu Lahab ni tadi, dan sampai ke hari ini tak habis-habis. Kita harap supaya umat Islam dapat semak semulalah benda-benda yang dilakukan, sama ada ikut sunnah Nabi ke ataupun ikut sunnah lain daripada Nabi. Kita tiap-tiap hari kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengaku dengan Tuhan bahawa kita hanya ikut sunnah Nabi Muhammad sahaja. Kerana itulah mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sulam sana sulam sini sikit, wallahu a'lam. Pernah berlaku di kalangan sahabat Nabi. Dalam Quran Tuhan rakam apa yang berlaku. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dia campur, buat nasi campur. Ada amalan hak baik pun ada amalan hak tak baik pun ada. Akhirnya jadi apa? Cam-cam rebah. Anda pergi perlih baru anda tahu perkataan cacam rebah. Dulu anda dengar cacam rebah ni apa dia daripada kata cacam rebah. Ingat bubuk cacah. Pasal di Perlis dia pun suka makan bubuk cacah. Jadi masyarakat dia jangan bubuk cacah. Dia ingat cacah rebah ni apa dia? Lama tanya Allah yarham Datuk apa? Allah lupa dah nama dia. Tok Imam Padang Katung, Datuk Nordin. Allah yarham Datuk Nordin tanya dia. Oh, dia kata cacah rebah bukan dia bubuk cacah. Cacah rebah tu macam nasi campur tu. Yang tak tahu kata apa. Oh, kata okay, kami di Penang kata nasi kandang. Nasi kandang lah cacam apa. Hampir tak tahu kata lauk apa. Kalau tak campur gitu memang tak menjadilah nasi kandang. Oh, dia pun kata dah cacam apa tu nasi campur. Jadi begitulah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah kamu, ala tu maknanya dalam bahasa Arab litanbih, memberi maksud satu ingatan. Satu ingatan supaya kita berhati-hati. Ala lillahi, ketahuilah kamu bagi Allah itu ad-dinul khalis, makna agama yang tulen. Agama yang tulen, bukan sadur-sadur. Tak ada. Sekejapnya begini, sekejap begini. Kulit je nampak Islam, tapi isi tak Islam. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Dia kena kulitnya Islam, isinya Islam, barulah jadi tulen. Jadi ketulinan agama tadi kena dipastikan setiap kali.
Tak nanti banyak, kalau sikit pun ya, kalau banyak lagi baik, lagi baik. Wah, dia buat apa ni? Ada. Dia Pasal betul kan. dia rasa macam sempit aku. Nak mati dah. Satu orang tu dia bila teringat nak mati, dia kata wajib ku mati, wajib ku mati. Dia berzikir dengan wajib ku mati. Dia kata satu hari semalam tu kena kata wajib ku mati tu sekian banyak. Sekian banyak. Dia duk kata wajib ku mati, wajib ku mati. Anda kata ambil mana? Memang kita wajib mati pun. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Tapi boleh berzikir dengan wajib ku mati. Dia kata daripada ayat Al-Quran yang selalu mengingatkan tentang kematian. Dia mengingatkan tentang kematian, nak suruh kita buat sesuatu sebelum kita mati. Dan sesuatu yang dimaksudkan ialah amal salih. Jadi Quran mengingatkan supaya kita buatlah sebanyak mungkin amal salih sebelum kita mati. Bukan dia suruh kita kata wajib ku mati, wajib ku mati, wajib ku mati. Memang wajib mati betul. Mana ada yang tak mati, semuanya mati. Ingat dalam hadis disebut mengenai malaikatul maut, malaikat maut Israel. Bila tugas dia selesai, dia ambil habis nyawa semua orang. Akhirnya dia kena ambil nyawa dia sendiri. Dia pun mati juga. Yang dia duk ambil nyawa orang, tapi dia pun mati juga akhirnya. Tak ada yang terkecuali, semua mati. Wallahu alam. Tak payah panjang-panjang segala nampak macam Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada kuliah kita pada pagi ini. Dan anak-anak yatim kita sampai dah kan? Ada yang sampai dah. Ini kita boleh buat apa? Yalah. Kita tangguh dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita teruskan dengan majlis penyampaian bantuan anak-anak yatim macam biasalah. Dan hadirin hadirat semua, ya, macam mana? Ya, orang Iran ni masih Muslim. Kita nak kata dia pun bukan Islam, tak kot. Dia pun Muslim. Tetapi di kalangan orang Syiah ni ada yang terkeluar daripada Islam. Yang tu tak Islam lah. Tak Islam lah. Ada yang memang Islam lagi, tetapi dia ada silap lah beberapa perkara. Yang tu masih Muslim lah. Soal Mufti Saudi buat dalam kenyataan dia kata pemimpin-pemimpin, dia merujuk kepada pemimpin Iran tu tak Islam, kerana keturunan ataupun silsilah latar belakang sejarah mereka tu ada yang dikaitkan dengan bukan Islam. Termasuklah salah satu persoalan yang dipertikaikan ialah Khomeini bila dia berada di Perancis, masa dia berada di Perancis, di kerajaan buangan di Perancis, dia masih dibantu oleh agensi-agensi daripada Israel, daripada Amerika, orang Yahudi daripada Amerika, daripada Israel. Mereka tu yang banyak bantu dia. Sampailah dia balik ke Iran. Bila Shah Iran jatuh, dia balik ke Iran. Dan buat beberapa ketika dia selaku pemimpin tertinggi Iran, dia tak pernah pergi umrah.
dia tak pernah pergi haji. Orang Iran sendiri bersoal, kenapa dia tak pergi? Dia pemimpin tertinggi, patutnya dia pergi ke Mekah buat umrah ke, pergi ziarah Madinah ke, ziarah kubur Nabi ke apa ke. Kan dia kuat ziarah kubur Nabi lah paling tinggi sekali, tak pergi. Pasal apa tak tahu pasal apa. Dia pantak juga kerana WhatsApp lah apa lah, anak baca je lah. Mufti Saudi tak kena buang, masih mufti lagi, dia masih mufti. Cuma baru ni khutbah Arafah tu diganti dengan Abdul Rahman Sudais sebagai khutbah Arafah. Sebelum tu dia bagi khutbah Arafah tu sekian lama lah, memang dia lah. Tapi yang boleh ganti ni sama ada disebabkan oleh kenyataan dia tadi ataupun ada masalah lain, kita tak tahu. Orang ramai kata itulah sebab dia diketepikan. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Anda tak dapat berita kata dia dilucutkan ataupun diberhentikan daripada jawatan mufti. Anda tak dengar cerita. Dan kalau diberhenti pun biasa saja. Dia pun dulu ganti mufti hak sebelum tu, kan? Biasa lah. Tapi mungkin juga dia ada pandangan dia yang tersendiri dengan bukti-bukti yang dia ada. Dia kata dia tu tak Islam. Mungkin ada yang tak Islam kot. Dan secara umumnya nak kata semua orang Iran tu tak Islam dah. Ada yang Muslim. Dia pun buat satu perbandingan dalam satu WhatsApp dia hantar ke anak. Kita 3859 nomornya. Ada masalah main ayo depan dia dah ganggu malah dia kata. 3859. Tolong pergi tengok. Ada duit ni. Nombor mana? Kereta 3859. Pi apa? Pi apa dia berubah dia 3859. Ubah apa? Dia mau dia apa? Tak tambah tapi bilang. Belah kanan kan kat sini. Belah kanan. Kena depan pintu dia, tak boleh lah. Keluar tak boleh. Tak boleh. Okeylah, kita tangguh dulu nah. Kita beralih ke majlis penyampaian bantuan anak-anak yatim.